Okay, so yang subtopik terakhir kita akan belajar pasal application untuk Newton's law ni. Alright, so firstly pasal Newton's law. Okay, sebelum kita belajar pasal Newton's law tu, biar kita belajar dulu what is force. Kalau macam dulu, tapi awak tadi pun guna perkataan force juga. Biasanya kalau dalam bahasa Melayu dia kata perkataan dia daya. Okay, so force ni is an agent that produce or tends to produce acceleration or change in an object. Dia adalah satu agent yang menggerakkan sesuatu bahan. Sama ada dia produce acceleration tu maksudnya daripada, for example, benda tu static, kita tolak, dia bergerak, so that it's producing acceleration. Ataupun daripada bahan tu, contohlah, tak ada kertas pula. Contoh kalau kertas tu, kita crush kertas tu. So maksudnya force jugalah yang kita apply kepada kertas tu tadi. Baru kertas tu boleh jadi apa? Macam itulah dia jadi keronyok macam tu. Okay. So force ni dia boleh menyebabkan dia sama ada push or a pull. Dia sama ada force tu kita tolak ataupun kita tarik. And then dia boleh menyebabkan objek tu to accelerate. Maksudnya dia jadi tambah laju ataupun menyebabkan perubahan dekat velocity satu-satu objek. Okay, and then force ni adalah vector quantity. So vector quantity tu macam mana, Ilsa? Ada magnitude dengan arah. Magnitude and direction. So bila ada magnitude and direction, maksudnya dia ada positif dengan negatif. So bergantung kepada arah dia lah. Kalau force yang ke kanan dia akan jadi positif, bila force ke kiri akan jadi negatif. Sama juga kalau atas bawah, force yang ke atas akan jadi positif. Tapi kalau macam W tu biasanya kita positifkan je kalau force dia ke bawah pun. Okay, kalau atas bawah tu dia tak consider, dia consider kiri kanan. Alright, so SI unit untuk force adalah dalam Newton. Yang ni memang kita dah belajar daripada chapter 1 hari tu lah. Alright, so dalam Newton's law ni, okay, serba sedikit sejarah pasal Newton's law ni, dia ditemui oleh a physicist of Isaac Newton. Yang ni of course semua orang dah tahu, daripada perempuan lagi memang dah belajar pasal ni. So Isaac Newton ni dia study lah pasal pergerakan satu-satu objek, pasal daya ni. And then dia menemui, dia lah yang menemukan classical mechanic. Classical mechanic ni maksudnya contoh benda tu dia bergerak secara macam mana? Dia bergerak secara normal. Maksudnya dia bergerak tu dalam kelajuan biasa. So bila dalam kelajuan biasa tu maksudnya dia boleh diterangkan dalam bentuk classical mechanic lah. Dia follow Newton's law ni yang F sama dengan MA, negatif F1 equal to negatif F2. Tapi bila mana ada satu objek, for example lah, botol ni, saya lempar botol ni, and then speed tu halaju lah kan, okay bye. Speed tu, botol ni bila saya lempar, speed botol ni menghampiri speed of light, 3 times 10 power of 8. So bila ada benda yang dia bergerak dalam kelajuan yang menghampiri laju cahaya, means dia sangat laju, segala law yang kita belajar dalam chapter ni, Newton's law ni, dia takkan apply. Bila kita nak kira contohnya F sama dengan MA, kita ada nilai force, nak cari acceleration dia, kita takkan dapat nilai tu. Okay, yang tu dia found by another physicist, that is Albert Einstein. So kalau benda tu dia bergerak melebihi daripada speed menghampiri ataupun melebihi speed of light, so pergerakan objek tu hanya boleh diterangkan menggunakan theory of relativity. Okay, so yang ni tak pernah lagi lah rasanya masuk dalam soalan-soalan final. Just kita punya information baru untuk tambah ilmu masing-masing, alright? So, Newton's law of motion. Okay, dalam Newton's first law of motion, nama lain untuk law ni adalah law of inertia.
Samalah, betul lah tadi yang Irfan cakapkan, dia ada kaitan dengan inertia, betul lah. So law of inertia ni dia kata an object at rest, bila benda tu tak bergerak, it will remain at rest, ataupun bila or continues to move with uniform velocity in a straight line unless it is acted by external force, by an external force. Okay, so bila benda tu bergerak dan tak ada apa-apa force yang sentuh benda tu akan maintain tak bergerak. Okay, dia akan maintain steady macam tu je. Dan bila mana contohlah objek tu daripada awal dia dah memang bergerak at constant velocity, dia akan continually bergerak kalau tak ada apa-apa force yang bertindak ke arah objek tu. Okay, termasuklah kalau macam friction force. Okay, contoh kalau macam kita biasanya secara logiknya kalau contoh kita gerakkan satu-satu barang dekat satu-satu surface, contohnya dekat atas meja, benda tu dia tak akan continually bergerak kan. Bila saya tolak botol ni, dia akan stop. Dekat hujung ni dia akan stop. Dia tak akan continuously bergerak, tapi contohlah friction tu. Kita punya meja ni, dia tak ada friction. So bila dia tak ada friction, bila botol ni dia bergerak, dia akan bergerak sampai infinity. Boleh faham? So dekat dalam keadaan tu, oleh sebab kita kata there is no external force, that means that the total force is equal to 0. Okay, so the second one is Newton's second law. So dalam Newton's second law, formula yang paling popular is F equal to ma. So F dekat sini merujuk kepada net force So F equal to ma, definition untuk Newton's second law ni adalah the rate of change of momentum of an object with time is directly proportional to the net force acting on it. Okay, kenapa dalam formula F equal to ma, tapi dalam ayat-ayat ni, dalam definition yang word ni, dia ada guna rate of change of momentum. So kenapa macam tu? Sebab kan kita sebelum ni dah belajar formula untuk acceleration. Formula untuk acceleration, A equal to V minus U over T. Okay, so bila kita masukkan formula A tu dekat dalam formula F equal to MA ni, nanti dia akan jadi F equal to MV minus MU bahagi time. So MV minus MU tu itu merujuk kepada change of momentum. Okay, so that's why kenapa dia dalam word ni dia ada guna perkataan rate of change of momentum. Okay, so kalau dalam soalan, biasanya kalau contohnya disuruh state kan, state second law of motion, biasakan untuk ingat formula dan ingat juga dia punya ayat tu. Okay, sebab sometimes dalam skema jawapan, sometimes ada yang dia memang syarat dia kena ada formula 1 markah, and then yang ayat-ayat tu pun 1 markah. Okay, so ingatlah dua-dua. Okay, and then Newton's third law of motion, in this law, it stated that for every action, there is an equal and opposite reaction. So, action and reaction forces ni is act on different object. So, contoh kalau ada satu force. Contohnya kalau objek botol saya ni, okay, ini adalah F1, ini adalah F2. So kalau saya tolak saya punya botol ni, saya tolak botol saya ni ke kiri, dia akan ada equal force. F2 ni akan ada tapi dekat arah yang bertentangan. Satu akan ke kanan dan satu punya force akan ke kiri. Barulah benda tu akan jadi tak bergerak. Alright, and then ada certain condition bilanya contohnya F1 lebih besar daripada F2. So bila F1 lebih besar daripada F2, nanti dia kita punya botol ni akan bergerak ke kanan. Tapi walaupun dia bergerak ke kanan, bukan bermaksud F2 tu tak ada. F2 still ada, tapi nilai F2 lebih kurang daripada nilai F1. That's why kenapa benda tu bergerak. Alright?
Sekejap Okay, so sebenarnya yang ni dia menerangkan apa yang saya dah terang tadi for Newton first law of motion. So, saya teruskan lah sebab saya tadi saya dah terang dah benda ni sebenarnya. So kalau contohnya awak nak, contohlah awak tak faham apa yang saya terang tadi, awak cuba faham explanation dekat dalam slide ni. Okay, ni antara contoh untuk Newton first law of motion. Contoh kalau ada satu gelas, lepas tu dekat atas tu kita letak penyepit baju, lepas tu dekat tengah-tengah tu kita letak kertas. Okay, and then kertas ni kita plastik. Tapi ni mesti dalam keadaan yang pantas lah, mesti dalam keadaan yang cepat. Then bila kiranya kita boleh lestik kertas tu dalam speed yang sangat tinggi, so nanti kita punya penyepit baju ni dia tak akan bergerak, dia tak akan bergerak ikut kertas ni, tapi dia akan jatuh ke bawah. Kenapa? Sebab penyepit baju ni bila kita gerakkan kertas ni, penyepit baju ni still lagi dalam keadaan rest. Inertia dia dalam keadaan rest. Right? Alhamdulillah. So sama juga dalam keadaan yang second ni, ni menunjukkan kenapa inertia, kenapa fizik tu penting dalam kita punya real life. Okay, dalam keadaan ni dia accident ni. Truck ni dia break, but dekat dalam ni dia ada letak stone, tapi stone ni dia tak break. Sebab stone ni dia still lagi mengekalkan dia punya pergerakan asal, which is dia still lagi going forward. So bila truck tu dia break, so stone ni still lagi bergerak. So sama juga bila kita dalam bus, kita contohlah tak ada tempat duduk kita berdiri. So kita berdiri, kita pegang kita punya pemegang tu, and then bila bus tu break, kita akan jadi terjatuh. Kita akan rasa macam nak jatuh. Kenapa? Sebab break tu, sebab bus tu dah break, tapi kita still lagi nak bergerak ke depan. Tu pentingnya pemegang tu, okay? So, itu untuk Newton first law of motion. Okay. Kita masuk kepada Newton second law of motion. Okay, Newton second law of motion ni macam saya kata tadi, dia menunjukkan relation antara acceleration dengan force. So, bila kita jadikan acceleration tu sebagai perkara subjek, kita akan dapat formula ni lah, F bahagi dengan M. M ni kita bawa ke sebelah, jadi bahagi. So, daripada yang dekat bawah ni, formula dekat bawah, so kita boleh tahu yang acceleration is proportional to force and inversely proportional to mass. Okay? Okay, oleh sebab tadi kita kata yang force ni is a vector quantity, so that means dia ada dekat paksi X, dia ada dekat paksi Y dan dia ada dekat paksi Z. Contoh kalau kita consider 3 dimension lah. Okay, so kita punya formula ni kita mesti ikut kepada each of the direction. So Fx equal to Max, Fy equal to May, Fz equal to Maz. So, objek kita, dia akan bergerak in the direction of the net force acting on it. So, kalau macam kita punya objek kita tu, kalau net force dia bergerak ke kiri, so kita punya objek tu pun akan bergerak ke kiri. Kalau kita punya force tu gerak ke kanan, so dia pun akan bergerak ke kanan. Objek tu pun akan bergerak ke kanan. Okay, ni pula untuk Newton's third law of motion. So contoh kalau macam dalam gambar ni, kalau kita nampak tangan orang ni dia push an action through the wood, but at the same time actually dari bawah ni dia ada reaction force. So yang ni yang tadi saya terang jugalah. So sama juga kalau kita tolak dinding. Okay, kalau kita tolak dinding, kalau kita tolak dinding tu pun tolak kita juga. Sebab tu dinding tu tak bergerak. Right. Cumanya kalau dia antara dua force tu lah, dia sentiasa akan ada force yang berlawanan, tapi satu benda tu dia bergerak disebabkan
force, salah satu force tu lebih besar. Macam tu je. Okay, so bila cakap pasal unit untuk mass dengan force, kita kena bezakan untuk mass tu is M. Force tu adalah F. Okay, kalau mass, dia punya unit adalah dalam kg. Itu memang SI unit dia kg, and then boleh juga dalam unit gram. Itu mass. Tapi bila kita cakap pasal force, unit dia adalah dalam Newton. Awak kena beza dua ni. Bila nak guna mass, bila nak guna force. So force ni SI unit dia Newton, and based on kita punya formula tadi, F sama dengan MA, selain daripada Newton, dia boleh juga jadi kg meter per second square. Kenapa kg per meter per second square? Sebabkan tadi kita punya formula F sama dengan M. So M adalah kg darab dengan A, acceleration. So acceleration unit dia adalah meter per second square. So dalam awak punya calculation, contoh awak dapat nilai last awak, nilai force, tak kisah sama ada awak nak guna unit dalam unit Newton ataupun nak guna dalam kg meter per second square. Kedua-duanya betul. Alright. So bila kalau dekat tempat lain, okay, kalau SI unit tu SI yang accepted internationally kan. Okay. Tapi kalau contohnya dekat British, diorang menggunakan unit yang lain. Okay. Contoh kalau dekat sini, kalau mass tu dia guna unit slug, and then kalau force, diorang biasa guna unit pound. Tapi kalau kita dalam syllabus ni, kita semuanya guna SI unit. Okay, types of force. Okay, types of force tadi ada berapa, Yasmin? No. Ya, madam. Types of force tadi ada berapa? Hello. Hello. Ada 3. Dengar tak? Ada 3 dah, madam. Hello, madam. Apa? Ada 3, madam. Alah, siapa nak tolong Yasmin? Tak apa, best panggil nama. Hari ni semua orang kena bercakap. Christina Adelia. Types of force tadi ada berapa? Come. Yes. Oh, Kis, dengar tak Kis? Alah, line Kis tak okey kot. Tak dengar suara pun. Orang lain jangan guna alasan tu Saya je boleh bagi alasan tu. Okey. Kis, dengar tak Kis? Type of forces kan? Betul. Ada berapa type of force? 8. Berapa? 8? 8. Siapa lagi boleh tolong? Good try. Farhana? 4. Ada 4. Okay. Type of force ada 4, which is normal force, gravitational force, frictional force, and tensional force. So insyaAllah we will go through each of these forces. So firstly, normal force. Okay. Normal force ni adalah force yang exerted perpendicular to a surface. Okay, kalau contohnya surface tu dia melintang macam ni, so kita punya force tu akan ke atas. Dan contohlah kalau kita punya force tu sengit macam ni, so dia punya force tu akan jadi ke perpendicular to the force. Kiranya perpendicular to the surface. Kiranya dia akan sengit juga. So dia akan kita punya force tu dia akan bergantung kepada kita punya surface. So bila surface kita sengit, kita punya normal force tu kan pun akan jadi sengit mengikut kepada surface kita.
Okay, so normal force ni it cannot exist on its own. Dia mesti ada pasangan dia macam biasa. Manusia diciptakan berpasangan, begitu juga dengan force. So normal force ni pasangan dia adalah weight. Okay, and then macam saya kata tadi, it's always perpendicular to the surface and it is exactly as large as needed to balance the force from the object. Okay, maksudnya nilai untuk normal force ni, dia takkan ada nilai yang constant. Tapi nilai dia akan menyeimbangkan semua force yang ada dekat dalam satu-satu sistem. Okay, kalau dalam contoh yang ni simple sebab kita ada dua je force. Kita ada weight, kita ada normal. Tapi kalau dalam certain condition, dia sebenarnya akan ada lagi banyak force. So kita kena consider semua force yang ada dekat dalam satu-satu sistem tu. Okay, itu untuk normal force. Okay, so macam mana pula sebelum kita masuk kepada gravitational force, kita kena bezakan sama ada mass dengan weight. Okay, kalau mass, kalau kata tadi mass kita punya unit, untuk mass apa Mashita? kg. Kg, pandai. Okay, mass kita measure dalam kg. Itu SI unit dia. So mass tu dalam kg. Tapi kalau weight, unit dia dalam Newton. Okay, so dia benda berbeza So mass dalam kg, weight dalam Newton. So mass ni is not weight. Dia tak sama sekali weight. So contoh kalau macam untuk cari formula untuk weight, formula dia sama dengan yang Mashita cakap tadi, W sama dengan mg. So maksudnya weight tu kita kena darabkan lagi gravity dengan kita punya mass, barulah dapat nilai weight. So oleh sebab formula W sama dengan mg, maksudnya weight kita ni dia bergantung kepada nilai gravity kita. So contoh kalau kita sekarang ni standing on the earth. Okay, bukanlah kita tengok kartun ni lah. Okay, kartun kat sini ni. So kartun ni dia standing dekat earth, dia punya berat, dia punya weight adalah 100 Newton. Tapi bila dia dekat moon, nilai gravity dekat moon is less than gravity dekat bumi. So that's why kenapa kita punya weight tu akan berubah. Jadi 16.6. So macam itulah. So nilai weight ni dia berubah-ubah. Tapi bila kita kata pasal mass tu dia memang takkan berubah. Kalau dah memang mass kita tu 50 kg, so bila kita pergi moon pun dia tetap dekat 50 kg. Okay? So gravitational force ni adalah kita punya weight tadi. Okay? Gravitational force ni dia sebenarnya disebabkan oleh force yang attracted by earth. So dia disebabkan oleh gravity lah maksudnya. So it will be directed towards the center of earth. Dia akan dia punya direction untuk W ni dia mesti ke bawah. Okay, macam normal tadi dia bergantung dengan kita punya surface. Kalau surface kita straight, so dia akan naik ke atas lah. Tapi bila kita punya surface tu dia sengit, so dia punya normal tu akan jadi sengit juga. Tapi bila W, kalau macam benda tu surface tu dia sengit, tapi nilai W dia still akan lagi ke bawah. Dia tak akan berubah. Arah tu dia akan constant. Okay, contoh dia macam kat sini. Okay, yang ni kita punya surface ni straight kan. So bila surface kita straight, kita punya W ni akan terus turun ke bawah. Tapi bila kita punya surface tu sengit, kita punya weight tu dia tak adanya ikut macam tu. Tak. Dia tak akan ikut surface. Tapi weight tu dia mesti ke bawah. So bila dalam situasi yang ni, yang equation yang ni refer kepada yang ni So bila yang ni, kita punya force yang ada dekat sini hanyalah normal dengan weight. So kita boleh relatekan dua-dua force ni. Okay, contoh sekarang objek ni berada dalam keadaan rest. So that means that the total force is equal to 0. So force yang ke atas akan jadi positif and lepas tu force yang ke bawah akan jadi negatif. Okay, sorry sebab tadi saya kata kalau ke bawah dia, kalau menegak dia tak kira, dia kira sebenarnya. Okay, so kalau force tu ke bawah dia akan jadi negatif. So N tolak dengan W equal to 0.
So bila kita pindahkan benda ni, so dia akan jadi N equal to W lah. Tapi benda ni hanya equation ni dia hanya apply bila benda tu dalam keadaan statik sahaja. So kita tak boleh nak guna equation yang ni kepada mana-mana situasi yang lain. Kita kena tengok situasi tu. Kalau situasi tu dia memang objek tu tak bergerak, so then it is right lah, dia kita boleh gunalah equation ni. Tapi kalau contohnya equation kalau macam situasi yang sangat ni, incline plane, so kita punya formula tu akan jadi berbeza. Kita tak boleh guna N tolak W equal to 0. So yang tu insyaAllah kita akan belajar lepas ni lah. Alright. So, masuk pula kepada frictional force. Okay, frictional force is daya geseran. So, bila ada satu-satu objek, dia move over a surface. So, akan ada surface yang menghalang pergerakan objek tu. Contoh, botol ni, saya gerakkan dia dekat atas meja. So, oleh sebablah adanya adanya pergerakan antara surface meja dengan tapak botol air saya. So, akan adanya tenaga daya geseran dekat atas meja ni. So, bila saya gerakkan saya punya objek ke kiri, dia punya force akan ke kanan. Dia mesti opposite to the direction of the object, direction of motion. Alright? So kalau kita punya objek ni, saya gerak ke kanan, so dia punya force, dia punya friction tu akan menolak ke kiri. Alright? So sama ada benda tu bergerak ataupun tidak bergantung dengan kita punya nilai force tu lah. So kalau kita punya force yang kita apply ni is more than the frictional force, so dia akan gerak ke kanan. Tapi kalaulah saya, okay, sekarang ni dia ada frictional force. So kalau saya tolak tu force yang saya apply is less than the friction force. So dia, objek tu dia takkan gerak lah. Macam tu. Yang ni yang saya terangkan tadi tu, force of friction. So kalau kita punya kalau kita punya objek tu, kalau kita punya force tu lebih besar, yang kita apply lebih besar daripada friction force, barulah benda tu akan bergerak. Okay, so bila objek tu dia start moving, bila kita punya force ni kita apply, so kita punya static, kalau yang tadi masa benda ni dalam keadaan static, friction tu dikenali sebagai static friction. Okay, tapi bila benda tu mula bergerak, dia, force tu dikenali sebagai kinetic friction. Okay. Okay, so selain daripada formula daripada friction force, kiranya daripada yang F yang kita boleh kira daripada kita punya applied force tadi. So kita sebenarnya boleh kira force ni menggunakan formula, another formula which is F equal to mu N. So mu ni adalah coefficient of friction. Dan coefficient of friction ni dia different depending on the type of surface. So kalau contohnya surface tu surface kayu, dia punya mu akan berbeza dengan bila surface tu adalah surface yang besi, for example. Okay, N ni pula adalah kita punya normal force. Okay, so friction force ni yang F kecil ni lah, ni adalah friction force. Okay, ini this is some of the value for coefficient of friction. So kalau tengok dekat sini, contohnya wood on wood, dia punya mu dia 0.4 kalau static friction. Tapi bila ice on ice, dia punya friction 0.1 je. So that's why kenapa kalau dekat ice tu dia lagi licin. Kalau compare kalau kita berdiri dekat atas kayu. Okay, so for static friction,
F sama dengan mu n tadi, oleh sebab kita punya friction tu ada dua. Kita punya mu ada dua, ada yang static dengan kinetic punya. So formula dia kalau kita nak kira static friction, dia punya mu tu akan guna mu s lah, yang static punya coefficient of friction. Coefficient of friction, sorry. Kalau moving object, kita kena kira dia punya kinetic friction. So kinetic friction equal to mu k darab dengan Fn. So Fn ni tak berubah. Dua-dua guna normal force. Okay, last tension force. Okay, bila dalam tension force ni dia merujuk kepada tali. Okay, so apa-apa yang ada tali, maksudnya dia ada tension force. Okay, so kalau contohnya force tu, tali tu kita tarik, contoh kalau tali tu kita tarik, bila kita tarik tu maksudnya tali tu berada dalam keadaan tension. So that's why kenapa adanya tension force dekat tali tersebut. So bila dalam keadaan yang ada guna tali, the cord is considered massless. Kita tak ada consider mass untuk tali itu sendiri, and then dia boleh jadi connection between two bodies. Contohnya, ialah tali tu dia mesti menghubungkan dua benda. Sama ada, for example macam tali ni, saya pegang, bila saya tarik tangan sebelah kanan, so dia akan tarik tangan yang sebelah kiri. So dia tali ni is the connection between tangan kanan saya dengan tangan kiri saya. Alright, so tension tu dia boleh jadi without pulley, dan dalam certain keadaan dia boleh jadi dengan pulley. Pulley takal. Okay, pulley tu takal. Alright, so applications of Newton's law. Ini contoh kalau berada bila benda tu berada dalam keadaan at rest. Okay, contoh. Ya. Okay. Sebelum kita nak jawab apa-apa soalan, bila kita dibagi satu soalan tu, kita buat dulu kita punya free body diagram. Okay, apa maksud free body diagram? Free body diagram ni maksudnya kita buat diagram yang macam ni, tapi dia dah tak ada, contoh macam kalau kat sini ada break ni kan, tapi dalam free body diagram, break tu kita hilangkan. Kita hanya tinggalkan kita punya XY axis dengan semua force yang ada dekat dalam soalan tu. Okay, contoh, dalam break ni, kita ada normal force. Kita ada W, kita ada F1, F2, Fk. Alright, so semua F ni kita pindahkan dekat dalam free body diagram. So buat dulu XY axis, X axis, Y axis. So baru kita letak kita punya force. Okay, normal tadi ke atas kan? So letaklah N ke atas. W kita ke bawah, so letak W ke bawah. And then F1 kita ke kanan. So F1 ke kanan, letak bahagian kanan ni, this is F1. And then kita punya F2 dengan Fk ni dua-dua ke kiri. So bila ke kiri ni kita letak dekat sini pun ke kiri lah. Tindihkan je dua-dua. F2, Fk. Boleh faham? Almas, boleh faham Almas? Madam. Ya. Kenapa dia ada negatif dekat sebelah X dengan F2 tu? F macam mana? Yang ni ke? Yang ni ke? Negatif. Ya. Itu sebenarnya dia nak letak garisan yang putus-putus tu. Bukan negatif. Nampak tak Elsa? Nampak. Dia bukan negatif. Dia sebenarnya letak garisan putus-putus. Alright. So ini untuk bila benda tu berada dalam horizontal surface. Okay, bila dalam inclined surface, inclined surface ni lah yang sangat mencabar. Tapi insyaAllah okey je sebenarnya. Bila awak dah faham, boleh je dia pusing macam mana pun. Alright, so bila dalam inclined surface, okay macam saya kata tadi, kita punya normal,
dia mesti perpendicular kepada kita punya surface. So normal, oleh sebab kita punya surface ni sengit, so normal kita pun akan jadi sengit juga lah. Dia tak akan straight naik atas. Okay, this is normal. And then weight kita, dia mesti straight ke bawah. Okay, yang ni W, dekat macam mana keadaan pun, bila surface tu sengit pun, W still lagi akan turun bawah. And then dekat atas surface ni dia kata ada friction. So friction dia akan menghalang, berlawanan dengan arah objek tu. So bila surface tu sengit macam ni, so secara logiknya motion dia akan turun ke bawah kan. So bila motion turun ke bawah, so force dia akan naik, friction dia akan naik ke atas. Okay. So yang ni kalau dalam inclined surface. So bila dia dalam soalan suruh awak lukis free body diagram, awak hanya lukis yang kita punya ni je. Kita punya arah force ni je. Dia punya block dengan dia punya surface ni tak payah dah. Okay? Dan awak punya awak punya axis ni, nanti awak tegakkan. Maksudnya sekarang ni kan awak punya contoh awak punya Y kan awak lukis tu dalam keadaan sengit macam ni kan, sebab kita punya surface sengit. So bila awak lukis awak punya free body diagram, benda tu XY axis awak ni daripada dia macam ni buat dia jadi tegak. Okay? Tak Okay. Kan kalau tadi dia sekarang ni dalam keadaan, sorry lah, maaf lah ya. Okay, kan sekarang ni kita punya surface macam ni kan, sengit kan. Ni adalah Y dan yang ni adalah X. Tapi awak pusingkan dia. Jadikan dia straight. Jadikan yang ni Y. Oh, buat apa buruk sangat ni. Jadikan yang ni X. Boleh faham tak? Balqis boleh faham? Boleh. Alright. Okay, application when the situation is involving no frictional force. Okay, contoh, example. Okay, contoh ada a net force of 10 Newton that acts on a box which has a mass of 2 kg. Okay, mass objek ni is 2 kg. So dia punya soalan, what will be the acceleration of the box? And if the box move from rest? Okay, dia tanya. Net force dekat satu objek ni, ada net force yang tolak objek ni ke kanan. Net force dia adalah 10 Newton. So mass untuk objek ni adalah 2 kg. So berapa nilai acceleration kita? So tadi kita dah ada kan formula F equal to ma kan? So dalam soalan ni kita tak ada frictional force. Dalam soalan tu bila dia tak ada mention apa-apa pun pasal frictional force, so awak assume dia memang tak ada lah frictional force. Kecuali kalau dia kata ada friction ataupun dia bagi nilai mu. Yang coefficient of friction tu means dalam situasi tu dia memang ada friction. Kalau dia tak ada mention langsung apa-apa, so awak just assume yang friction tu memang tak ada. Okay, so kita punya, oleh sebab tak ada friction, so kita hanya ada satu force ni je lah. So masukkan je lah nilai dia dekat dalam formula ni. So F sama dengan 10, M adalah 2. So kita jadikan A sebagai perkara subjek, 10 bahagi dengan 2 kg. Dapatlah 5 meter per second square. Setakat ni boleh Yasmin? Kim lah Kim. Kim, okay setakat ni Kim? Oh sudah, mana Kim? Okay, madam. Alright. Ya, okay. Alhamdulillah. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ada 2 blok. Kalau tadi ada 1 blok, sekarang kita ada 2 blok. So, macam mana kita nak buat? Okay, kita ada 2 blok of mass 10 kg. Okay, mass A 10 kg, mass B 30 kg. Dia kata both of these masses are side by side and in contact with each another, with one another.
one another should be. Okay, they are pushed along a smooth flow under the action of constant force F of magnitude 200 Newton. Force yang tolak dua-dua blok ni adalah 200 Newton and applied to A as shown in the figure. So determine the acceleration of the blocks. Ayu Naziha, Ayu dalam ni ada friction tak? Tak ada, madam. Okay, tak ada, pandai. Alright, so dalam ni tak ada friction. So kita tak payah consider friction. So kita consider force yang ada ni je. Okay, kita consider F ni je. So masukkanlah nilai Fx equal to MA. So oleh sebab mass kita tadi dia bertemu, dia kiranya dia bersandar kepada satu sama lain. So kita anggap dia satu mass yang sama. Okay, kita combine je mass dua-dua. So mass A tambah dengan mass B, 10 tambah dengan 30 equal darab dengan acceleration. So nanti F ni tadi 200 kan? So cuba awak try. 200 sama dengan 10 tambah 30 A. Dapat tak nilai A equal to 5 meter per second square? Zahin dapat tak Zahin? Dapat, madam. Alright. Madam, Ya? kalau dua blok tu tak bersandar, macam mana? Kalau dua blok tu tak bersandar, maksudnya A je yang bergerak tak? So kalau A je yang bergerak, kita consider A sahaja. M kita tu kita ambil MA je, B tak payah. Sebab kalau tak bergerak, kalau tak bersandar, kiranya dia tolak yang ni je. Contoh handphone saya dengan botol ni. Saya tolak handphone je. So handphone je dah gerak. So A ni je lah yang kita consider. B tak payah consider sebab tak gerak. Dan force tu tak menyentuh yang B. So kita tak payah consider. Okay, thank you, madam. Alright. Okay. Okay, kalau okay. Ni dekat horizontal surface tapi kita ada inclined force. Alright, dia kata a force of 15 Newton is applied at an angle of 30 degree to the horizontal 0.75 kg block at rest on a frictionless surface. So frictionless tu maksud dia tak ada friction. So what is the magnitude of the resulting acceleration of the block and the normal force acting on the block? So kita ada force, satu, kita ada force, kedua, kita ada angle, ketiga, kita ada mass. Okay, lepas tu friction tak ada, friction tak ada, yang tu memang kita kena ingat, tak ada friction. And then dia nak acceleration. So yang ni yang kita nak cari. Bodoh. Okay, dia nak resulting acceleration. So perkara pertama yang awak buat dia punya free body diagram. Okay, so awak try dulu buat free body diagram. Saya nak tengok esok masa kelas. Alright? So, tapi esok kelas kita record kan? Alah. Awak hantar dekat dalam grup lah. Hantar dekat dalam grup. Buat dia punya free body diagram, lepas tu hantar dekat grup. Boleh? Boleh. Sip. Alright guys, so itu je untuk hari ni. So insyaAllah kita sambung next class. So awak try buat dia punya free body diagram tu. Lepas tu bagi tengok saya nak tengok awak faham ke tidak.